Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji dan kesyukuran kita diucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang banyak melimpahkan rahmatnya kepada kita, yang banyak melimpahkan hidayahnya kepada kita, yang banyak melimpahkan rezekinya kepada kita, dan juga kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Dan jangan lupa kita seperti biasa salawat dan salam kita kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, para isteri baginda, para ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, dan juga golongan yang mengikuti jejak langkah baginda sampai hari kiamat. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, salam sejahtera. Apa khabar? Moga-moga sihat insya-Allah. Kami di Tamar mendoakan agar kita semua dan juga keluarga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan di akhirat, dan juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api nerakanya insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan, puan-puan sekalian, seperti biasa sebelum saya memulakan sesi webinar saya hari ini, saya mohon bantuan tuan-tuan perempuan yang mengikuti webinar saya ni, jangan lupa tagkan, sharekan perkongsian kita hari ini kepada kawan-kawan di luar sana, invite mereka join FB page kami dan juga grup private kami, grup nasihat, yang mana dalam tu banyak perkongsian, sharing-sharing ataupun jurnal-jurnal perubatan, jurnal-jurnal kajian yang berkaitan dengan kurma ni, yang mana yang ada result lah kajian yang ada result yang membantu menjaga kesihatan tubuh badan kita. Jangan lupa ajak join dalam grup private kami iaitu nasihat, yang mana kita ada offerkan bukan saja join saja semata-mata, kita akan bagi ebook percuma, hadiah percuma insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan sekalian, seperti biasa juga sebelum saya teruskan webinar saya hari ini, saya ingin memperkenalkan diri saya kepada tuan-tuan perempuan di luar sana yang belum mengenali
saya. Saya Abdul Rahman bin Muhammad Noor. Kami daripada Perniagaan Air Tamar, yang mana kami merupakan wakil pemasaran produk daripada syarikat Al-Hijaz Smart International Sdn Bhd. Dan salah satu produk yang kami nak promote untuk tuan-tuan perempuan luar sana ialah produk kesihatan Pati Ajwa. Ini produknya, dan ini packaging dia. Dia pilih produk ni banyak dia punya, kita panggil info-info yang menarik. Dan juga yang paling utama, produk ni dia ada sijil dia, sijil keluaran dia, GMP dan GST. Okey, baik. Itu berkenaan dengan kotaknya. Yang di dalam ni ialah apa ni, botolnya. Ini botolnya Pati Ajwa atau Pati Kurma Ajwa. Ni pati di dalamnya. Yang ini baru belum buka. Okey, baik. Dan juga bagaimana kami dapat membantu tuan-tuan perempuan. Kepakaran kami dulu. Kepakaran kami ialah membantu tuan-tuan dan perempuan di luar sana di dalam menjaga, yang ingin dibantu menjaga kesihatan, yang ingin dibantu untuk baiki lagi kesihatan, yang ingin dibantu untuk kekal sihat insya-Allah, agar dapat kita menambahkan lagi amal ibadah kita, ya, dan juga agar kita dapat beraktiviti bersama keluarga yang tersayang, agar juga kita dapat membantu insan-insan lain di luar sana insya-Allah. Dan secara tak langsung akan rasa rindu kita kepada dan sayang kita kepada Rasulullah SAW atas pemberian apa ni kata orang, terciptanya kurma ajwa ni, dan juga dan rasa rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kebesaran dia. Dan juga bagaimana kami dapat bantu tuan-tuan perempuan di luar sana ialah dengan melalui produk tadi, produk kesihatan Pati Ajwa ataupun produk kesihatan kurma ajwa. Dan apa tindakan yang tuan-tuan perempuan perlu lakukan ialah jangan lupa PM kami, DM kami untuk bertanyakan info masih berkenaan dengan produk ni, dan kami akan beri percuma tadi, tak ada masalah. Dan jangan lupa PM kami dan DM kami. Dan juga andai katalah tuan-tuan perempuan kenal sesiapa di luar sana, tak kira lah adik-beradik ke, ataupun saudara mara, ataupun rakan-rakan tahunan kita, ataupun apa ni jiran tetangga ke komuniti kita yang apa kata, yang ingin menjaga, ingin memperbaiki kesihatan, yang ingin menjaga kesihatan tu, jangan lupa sharekan link ni kepada mereka, insya-Allah kami akan bantu juga. Okey, baik. Dan andai katalah tuan-tuan perempuan berminat untuk mendapatkan produk ni, kita ada offer promosi untuk produk ni, yang mana kita akan bagi diskaun, dan juga kita akan bagi free postage, post percuma di seluruh Malaysia saja. Dan juga dia akan dapat e-book percuma juga, hadiah percuma, iaitu e-book apa ni, e-booknya yang bertajuk doa-doa ringkas daripada Al-Quran dan Hadis. Doa-doa yang mustajab yang kita amalkan daripada Al-Quran dan Hadis. Okey, baik tuan-tuan puan-puan sekalian, jangan lupa PM kami, DM kami untuk dapatkan maklumat ini. Dan apa ni bercakap tentang hari ini, berkenaan dengan perkongsian hari ini dalam Ibu Live saya hari ini, sebelum saya share dulu berkenaan dengan tajuk-tajuk apa yang saya nak kongsikan hari ini. Okey, baik. Tajuk utama kami hari ini iaitu merupakan tajuk topik pertama, iaitu berkenaan dengan
Okey, baik tuan-tuan dan puan, itu perkongsian saya hari ini secara ringkasnya, 4 topik macam biasa, insya-Allah. Dan okey, moga-moga kita stay tune, kita bersama-sama dalam perkongsian ilmu ni. Dan juga andai kata tuan-tuan dan puan ada cadangan, idea, komen, jangan lupa PM ataupun DM ataupun mesej di bawah di uh, video FB kami di bawah ni. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, tanpa berlengah masa, saya teruskan dengan perkongsian yang pertama, iaitu berkenaan dengan nak tarik pelanggan cara mudah lah, pelanggan luar sana cara mudah. Okey, baik. Uh, untuk melamun tuan-tuan sekalian bila bercakap pasal nak tarik perhatian pelanggan ni, okey, secara percuma ni ialah secara kata kita panggil bukan sekadar kita kena buat promosi saja, bukan sekadar banyak buat promosi untuk tarik pelanggan-pelanggan baru di platform kita ni ataupun kepada produk kita ni. Kita pun juga boleh membuat strategi ataupun plan dengan kita memberi hadiah-hadiah percuma. Hadiah-hadiah percuma yang mana perkara ni atau cara ni akan dapat menarik perhatian prospek dan pelanggan di luar sana. Ini bila cakap prospek dan pelanggan ni ialah kita sedia maklumlah pelanggan-pelanggan yang baru ataupun trafik kat luar sana yang baru, yang nak mengenali produk kita ataupun nak mengenali perniagaan kita ni lah. Dan juga kita akan buat mereka sedar. Yang pentingnya bila kita buat tawaran hadiah percuma ni ataupun promosi tawaran hadiah percuma ni ialah kita nak buat dia sedar bahawa kewujudan produk kita dan kewujudan bisnes kita itu penting. Takut nanti orang tak kenal produk apa ni, tak tahu lah. Maksudnya kita nak kena brand kita tu, kita nak kena exposekan, kita nak kena beritahu orang ramai tentang kewujudan perniagaan kita dan produk kita ni. Dan juga melalui tawaran hadiah percuma ni, kita akan dapat data-data base pelanggan yang banyak ataupun pelanggan-pelanggan yang baru ke dalam sistem database kita lah. Dan juga bila bercakap pasal satu lagi, bila bercakap pasal hadiah percuma ni, kita sering terfikir kos yang tinggi. Kita fikir banyak kena nak belanja. Sebenarnya kita boleh kata orang create hadiah percuma ni tanpa kos pun boleh, ataupun kos dia yang rendah pun boleh. Maknanya boleh melibatkan wang ataupun tidak boleh melibatkan wang pun kita boleh kata orang buat strategi, kita offer ataupun kita tawarkan hadiah percuma ni. Dan sebagai contoh lah, kita boleh tawarkan e-book lah, e-book ataupun kita panggil e-book percuma ataupun electronic book dalam bentuk PDF yang pelanggan baru boleh download ke dalam handphone dia ataupun ke dalam komputer dia ataupun desktop dia atau laptop dia, ataupun kita boleh offerkan kita punya khidmat nasihat secara percuma. Ini contoh macam kalau kita sebagai lawyer ke, kita sebagai hartanah ke, ejen hartanah, ataupun malah kalau kita ejen produk pun, kalau kita tahu, kita founder produk, kita tahu kelebihan produk kita, kita pun boleh juga jadi kita offer hemat nasihat tu secara percuma. Yang ini banyak juga sebenarnya teknik-teknik lain yang secara percuma yang di dalam grup hadiah percuma ni yang kita boleh gunakan untuk kita tarik kita punya perhatian pelanggan-pelanggan baru di luar sana kepada kita, kepada produk kita ataupun kepada brand kita ataupun kepada bisnes kita ni secara percuma. Banyak kalau kita tambahkan ilmu kita lagi. Okey, baik. Kat sini saya kongsikanlah beberapa contoh hadiah percuma. Hadiah percuma yang mana kita boleh gunakan untuk tarik perhatian orang-orang baru ke dalam database sistem kita. Okey, baik. Sebagai contoh lah, katakanlah tuan-tuan di luar sana yang ada berniaga kedai fizikal macam kedai makan untuk kedai makan. Bila bercakap pasal restoran ni ataupun kedai makan ke gerai makan ni, kita boleh buat tawaran macam contoh tawaran diskaun harga
sehingga 40% kepada pelanggan baru, dan ataupun kepada 10 pelanggan ataupun 20 pelanggan ke 30 pelanggan yang pertama. Kita boleh buat setiap hari, ataupun kita boleh offerkan apa ni, kita panggil air percuma. Air apa? Air sirap percuma. Pada pengalaman saya lah, saya pernah jumpa orang buat apa ni, kita panggil offer air percuma, air sirap percuma. Jadi itu pun teknik juga nak menarik. Berapa sangat lah kan kos dia, air percuma tu, air sirap tu, untuk tarik orang ke apa ni, ke kedai makan kita, ataupun ke gerai makan kita, ataupun ke restoran kita. Itu teknik hadiah percuma. Dan juga pengalaman saya, bila hari Jumaat lah contohnya, ada juga beberapa kedai yang gunakan yang dia, saya rasa dia niat untuk bersedekah lah, tapi kita anggap dia dia nak bagi hadiah percuma. Dia offer pisang, dia letakkan pisang tu dekat atas meja. Jadi itu pun satu teknik ya. Bila Jumaat dia buat macam tu, tekniknya untuk orang datang untuk apa ni, dapat makan pisang. Daripada hasil pisang tu kita dapat makan, dan itulah tu teknik dia nak tarik ke kedai kita menggunakan cara hadiah percuma tu. Okay, itu yang itu satu trik ataupun tips untuk mereka yang ada kedai fizikal atau kedai makan lah. Okay, untuk mereka yang menjual produk kecantikan, contohnya produk kecantikan ke ataupun produk kesihatan, okay, dia tip dia ialah kita beri dia tips ataupun panduan-panduan penjagaan kecantikan yang ada kena-mengena dengan produk yang kita jual. Contoh macam kita jual produk kesihatan untuk diri kita kan. Jadi kita bagi tip-tip yang berkaitan tentang bahayanya kalau salah makan ni, bahayanya salah makan ni, ataupun kalau ada penyakit ni macam cara nak sembuh dengan melalui produk kita. Tapi jangan menjual produk, itu penting. Tips dia jangan menjual. Hanya mention saja, itu saja. Hanya kita ceritakan saja produk ini, dah cukup. Kita tak perlu menjual. Nanti jadi macam harassment ataupun keadaan apa ni, klien tu rasa macam rasa takut. Yang ini saya ada kongsikan dalam video-video saya yang sebelum ni lah. Tuan-tuan boleh scroll, boleh cari dalam FBAR Tamar, video-video lama yang kami kongsikan dengan teknik ni. Sedikit teknik ni lah ya. Dan juga dekat video di YouTube pun ada di YouTube dan di Instagram pun kita ada kongsikan tajuk-tajuk yang berkaitan secara, bukan secara detail lah, secara kita panggil secara overall apa ni, konsep. Okay, baik. Di samping tu bila cakap pasal produk kecantikan tadi, kita sharekan juga tutorial solidkan, ataupun mungkin kita sampel produk percuma, kita bagi kepada 30 orang yang pertama yang PM kita semasa live ke, ataupun semasa kita jalankan kempen macam bulan ni promosi Merdeka. Jadi kita bagi 30 ataupun 50 sampel produk percuma kepada mereka yang PM ke company kita ataupun ke perniagaan kita. Macam itulah ya teknik dia. Dan untuk mereka yang jual tudung contohnya, kita boleh berikan tutorial cara nak pakai tudung istimewa daripada produk kita. Yang ini banyak kita perhatikan dalam Facebook Facebook pun ada video, dalam YouTube pun ada, dan Instagram pun ada. Teknik nak pakai tudung, lilitan tudung, warna tudung, kain tudung macam mana. Dia kongsikan tip-tip ni dalam apa ni, founder ataupun agent ataupun stokis tudung. Itu antara tip-tip yang related dengan apa ni, produk mereka. Dan tip ni percuma, macam saya tadi, percuma, tak perlu kos tak perlu melibatkan kos. Dan apa ni, katakan tips tadi tu kita offer, kita panggil, kita percuma inner tudung ataupun anak tudung pada 30 orang ke 50 orang ke yang pertama yang beli produk ataupun PM kita. Itu teknik sebenarnya nak kita kumpul database kita. Bila orang PM, dia akan dapat database kita lah. Dan jangan lupa dalam perkongsian saya yang sebelum ni, bila cakap pasal database tu, jangan lupa ada 3 perkara database yang perlu kita collect. Pertama, nama dia, nama betul dia. Yang kedua, alamat email dia. Yang ketiga nombor handphone. Yang penting sekali, nama dan nombor handphone tu. Pasal apa? Nanti akan ada step ataupun proses. Yang next process is kita follow up balik mereka-mereka ni, database baru ni. Dia macam cara, dia ada proses, ada sistem dia. Kalau tak saya ada kongsikan dalam video saya yang sebelum ni lah. InsyaAllah saya ingat saya ada
boleh tengok dalam table cari tajuk dia, insyaAllah. Okey, baik. Itu berkenaan dengan tips kalau apa ni uh, perniagaan yang menjual tudung, dan juga yang apa ni uh, daripada 3 tips tadi, uh, apa ni conclusion dia ialah bila kita uh, bila pelanggan ni nak dapatkan hadiah percuma ni, yang paling utama adalah pastikan dia isi borang database. Okey, borang database ni ialah macam mana saya kata tadilah, database yang sangat simple, iaitu apa ni, kalau boleh dapat yang penting dapatkan nama, nombor handphone dan juga email. Tapi bila melibatkan borang ni, kalau boleh tambah sikit lah, kita tambah Q&A tu, kita buat soalan ataupun kajian, survey, kaji selidik, uh, di mana dijumpa email kita atau di mana dijumpa kita, platform mana, apa masalah isu dia kalau berkaitan dengan produk kita. Kita boleh tanya sikit-sikit, jangan terlalu panjang. Kalau boleh kita limitkan juga soalan tu lah, nanti takut nanti pelanggan yang baru dia boring nak mengisi. Itu satu. Yang kedua, bila borang tu kita boleh buat dengan gunakan Google Form saja. Yang ini pun percuma. Kita boleh create kat Google Form tu secara percuma, dan kita boleh create link, kita boleh dapatkan link tu, dan juga link tu kita boleh gunakan sebagai bila orang bertanya, kita bagi link tu dan dia akan jawab terus lah. Dan itu cara kita panggil cara percuma dia. Dan ada yang membayar pun ada cara dia, lebih sistematik. Tapi saya suka tekankan yang percuma ni pasal apa? Kalau kita buat percuma ni, kita tak melibatkan kos dan kita tak perlu risau. Kita buat secara santai, simple je lah dulu. Okay, baik. Dan juga data-data ni tadi bila kita dapat, kita simpan, dan juga pentingnya data ni kita simpan dalam platform yang betul lah. Macam mana saya share sebelum ni juga dalam video saya, database yang kita dapat ni kita simpan dalam Excel, dan juga Microsoft Excel tu, dan juga kita boleh gunakan untuk kita follow up kemudian. Kita follow up, sama ada kita follow up menggunakan nombor handphone dia, atau kita follow up dengan menggunakan email dia. Dan itu pun ada proses dan cara dan teknik dia, yang nak memastikan bahawa klien ni tak ada rasa tertekan dengan follow up kita tu. Dia rasa macam lebih dekat dengan kita, dan rasa engagement itu lebih kuat lah. Itu ada proses dan kaedah follow up ni. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, macam boleh. Okey, moga-moga kita mendapat manfaat bersama-sama dengan perkongsian ni, dan juga moga-moga kita dapat praktiskan lah, ya. Dan juga saya ingin berpesan, kalau tuan-tuan dan puan ada tips ke pengalaman ke yang nak dikongsikan berkaitan dengan tajuk di atas, jangan lupa kongsilah di bahagian komen di bawah, agar kita sama-sama kita berkongsi ilmu, dan janganlah kita kedekut ilmu, ya. Kita bersama-sama kongsi ilmu. Okey, baik tuan-tuan dan puan, sebelum tu, ya, sebelum saya mengakhiri topik yang pertama saya ni, berkenaan dengan nak tarik pelanggan baru ni kepada kita ni, bisnes kita ni, saya teringat satu cerita lah. Saya nak cerita kisah rakyat lah. Saya nak kongsikan satu cerita, tiba-tiba teringat. Jadi cerita dia macam ni, cerita rakyat ni, cerita tauladan ataupun cerita moral ni. Kisah dia tidak saya, kisah pendayung sampan. Siapa tahu cerita ni? Dia cerita klasik atau cerita teladan lah, saya rasa. Lama sudah saya dengar sebelum ni, kisah si pendayung sampan. Dia macam ni, dia kisah seorang pakcik ni. Dia duduk di tepi laut, dan juga dia kerja harian ataupun kerja rutin dia seorang pendayung sampan. Dia seorang nelayan, dan dia bot dia pun tak besar, dia sampan dia pun tak besar, hanya kata orang dia jenis kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau katakan musim tengkujuh ke, laut bergelora ke, pakcik ni dia tak ke laut lah, ya. Dia takut akan keselamatan diri dia, dan dia akan banyak menghabiskan buat kerja kat rumah. Macam kata orang, dia bercocok tanam sikit-sikit, dia menternak ayam, kambing sikit, dan juga hasil-hasil kampung yang mana dia ada tu, dia pergi ke pasar, dia jual kat pasar, ataupun dia subkan kepada orang lain lah. Jadi dia nak maintain pendapatan tu ada. Jadi ceritanya, pada satu hari, pakcik ni dia tak pergi ke laut, mungkin dia nak berehat ke apa ke. Tiba-tiba dia didatangi dengan seorang
pengkaji, seorang pengkaji yang mana dia dalam dalam apa ni, dalam sedang nak buat kajian lah, kajian tentang lautan kat kawasan dia tu, kat tempat dia tinggal tu. Jadi dia, si pengkaji ni dia carilah siapa-siapa yang free yang boleh tolong bawakan dia ke tengah laut, untuk dia buat kajian, untuk dia ambilkan sampel-sampel laut ke, adalah benda yang dia nak buat tu. Jadi apa ni, jadi si pengkaji ni cari dia, ada orang tunjukkan, ada satu jiran ni tunjukkan, kata pakcik ni boleh bawa kat pakcik ni free. Jadi dia pun approach pakcik ni, dia jumpa pakcik ni, dia pun katalah kat pakcik ni, boleh tak bawakan dia pergi apa ni, pergi ke laut, jadi pakcik ni pun kata kebetulan dia pun free, okeylah, dia kata dia boleh bawakan. Jadi mereka pun bersiap lah, pakcik ni siap dengan apa keperluan yang sebagai nelayan ni, dan juga pengkaji ni pun dia bawa lah barang-barang equipment dia, barang kajian itu ke dalam bot ataupun ke dalam sampan pakcik ni. Jadi pakcik ni pun mendayung lah, mendayung ikut mau ke arah laut lah, jadi ke tengah laut. Jadi pada mulanya pakcik ni dia memang dia pendiam, dia pendiam, dia dayung dia dah tua berumur, tapi dia ada kekuatan lagi, dia pun bawa sampan tu dayung sampai ke tengah lautan. Dan bila sampai ke satu tempat yang apa, yang pengkaji tu kata dia nak berhenti, nak buat kajian kat air kat kawasan tu, jadi dia pun dia berhenti. Jadi pengkaji dia pun buatlah kajian. Dan juga semasa dia buat kajian tu, kedua-dua manusia ni tak adalah bercerita apa-apa, banyak diam dan juga masing-masing buat kerja masing-masing lah. Pakcik ni dia jaga kedudukan posisi sampan dia tu supaya kekal kat tempat position yang pengkaji ni nak. Jadi bila ada ombak besar ke apa, dia stay kat situ, dia control lah kan. Dan pengkaji ni pun dia tekun, dia mau buat kajian, kemudian dia ambil air laut sampel sikit, masukkan cecair warna biru, warna kuning, macam-macam colour lah. Tu dia tutup tabung uji tu, disimpan dalam beg dia. Kemudian dia pergi tempat lain pula, dia pun dia buat kajian yang sama tu, dia buat catatan lah sampai tu dekat buku dia ni, pengkaji ni. Dan juga dah berjam-jam kat laut sana, kemudian apa ni, dah dalam berjam-jam. Lepas tu pengkaji ni plan dia nak balik, dia pun nak balik, tak ada bercerita apa-apa lah, masa senyap. Jadi dah habis pengkaji ni buat kajian dekat lautan tu, sampel-sampel air laut tu dia dah ambil. Jadi dia pun cakap kat pakcik sampan ni, kita nak balik. Jadi pakcik tu pun dia pusingkan apa ni, sampan tu dengan menggunakan pendayung tu. Jadi dia pun berkayuh balik. Dan dalam perjalanan tu tiba-tiba pengkaji ni dia buka cerita lah, dia bertanya, pakcik dah lama ke mendayung sampan ni? Jadi tanya pengkaji tu lah. Jadi pengkaji tu pun pakcik tu jawab, dia dah hampir seumur hidup saya mendayung sampan ni. Inilah pekerjaan yang saya tahu, dan inilah yang pekerjaan saya cari rezeki untuk diri saya dan keluarga saya. Jadi lepas tu kata pengkaji ni, seumur hidup ke pakcik? Dia pengkaji tu tanya tau. Dan juga jawab pakcik, dia seumur hidup. Ini dia yang dia tahu. Jadi pengkaji macam tak puas hati, dia pun tanya lagi, jadi pakcik tak tahu pakar-pakar lain ke? Mendayung sampan je ke pakcik tahu? Jadi jawab apa ni, pakcik ni pun dia soalan tu dengan suara tu dah semakin macam emosi semakin tinggi. Pakcik tu pun dia tangguh je, dekat itu je. Dan pengkaji ni tak puas hati, macam tak puas hati. Lepas tu dia tanya lagi, pakcik tahu tak geografi tu apa? Dia tanya. Di pedang sampan ni pun pakcik ni pun dia giling kepala lah. Kemudian dia apa, saya tak tahu, dia saya sekolah pun dah habis, tak ada duit nak sekolah masa tu, zaman tu. Jadi ini je saya kerja ni pun saya warisi daripada ayah saya, kata pakcik ni. Jadi tiba-tiba pengkaji tu kata, kalau macam inilah pakcik dah hilang 25% daripada usia pakcik, kata pengkaji tu. Jadi pakcik tu diam je. Lepas tu pengkaji tu tanya lagi, pakcik tahu biologi? Jadi pakcik ni pun digeleng kepala, tak tahu nak, kata pakcik tak tahu. Kesian, kata pengkaji tu.
pakcik dah kehilangan 50% umur pakcik. Kata pengkaji ni lagi. Lepas tu pakcik ni diam je, dia senyum, dia diam je. Lepas tu pakcik tahu tak fizik? Dia tanya lagi tu, pakcik tahu tak fizik? Jadi pengkaji tu kata, dia masih bertanya lagi lah sebenarnya. Jadi pakcik ni dia geleng kepala dia, saya tak tahu nak. Lepas tu dia senyum je. Kalau beginilah, kata-kata pengkaji tu, kesian pakcik kehilangan 75% daripada umur pakcik. Jadi malang sungguh lah pakcik kata, kesian semuanya tak tahu. Dia dah start kata orang, biasalah manusia ni kadang-kadang kan dia ada ego dia. Jadi pakcik tu kata seluruh umur pakcik ni pakcik habiskan dengan mencari rezeki, melayu sampan, pergi ke laut dia, hidup dengan laut dia. Jadi dengan keadaan, dengan nada kata orang nak mengejek ataupun macam sikit ada angkuh lah kan, dia geleng kepala macam dia berdengar, macam pandang sebelah mata lah contohnya kepada pakcik ni. Jadi pakcik ni pun diam, dia senyum relax je. Selang beberapa minit kemudian tu tiba-tiba cuaca gelap nak hujan. Jadi kenalah cepat berdayung untuk sampai ke pantai. Pasal apa? Bila hujan dekat laut ni dia ombak besar tinggi tau. Jadi pakcik ni tiba-tiba dia kayu besar. Tiba-tiba je dalam keadaan berkayuh cepat tu nak ke pantai tu, tiba-tiba lah kan ada satu ombak besar ni dia pukul sampan. Dan sampan tu melambung dan dua-dua pengkaji ni jatuh. Dua-dua pengkaji ni jatuh dan dalam keadaan jatuh kat laut tu, barang-barang tu hampir tenggelam, dan pakcik tu selamatkan barang-barang tu. Dia berjaya selamatkanlah barang-barang tu. Sampan tu pun masih lagi terlangkup. Nak kata orang nak naikkan balik, nak kata orang naikkan balik betulkan sampan tu jadi susah. Jadi dalam keadaan tu pun pakcik pun sempat selamatkan pengkaji ni. Dia macam terkapai-kapai kat laut tu. Ni cerita zaman dulu tau, tak ada pakai baju penyelamat tu tau. Jadi dia terkapai-kapai. Jadi dia terkapai ni, dia cuba selamatkan lah. Pakcik cuba selamatkan. Lepas tu berjaya, pakcik tu berenang, bawa dia dengan barang-barang tu ke pantai. Lepas tu bila sampai kat pantai, pakcik ni pun tanya, kamu tahu menyelam? Kamu tahu berenang? Jadi pakcik ni pengkaji kata, dia geleng kepala, saya tak tahu berenang pakcik. Lepas tu pakcik pun dengan suara nada yang lembut, dengan tenang dia cakap, kalau macam tu awak dah kehilangan 100% nyawa awak ketika awak di laut tadi. Pakcik cakap macam tu. Apa moral story dia? Siapa nak share kat bawah? Apa moral story daripada cerita tadi? 100% nyawa dia hilang. Moral story dia macam ni. Dalam hidup ni, IQ kita berbeza-beza. Ada IQ tinggi, ada yang IQ rendah. Jadi semua tu bukan menjamin kita untuk kita berjaya dalam hidup. Saya pernah kongsikan dalam video saya yang sebelum ni, orang biasa pun, orang yang tak ada sertifikat pun boleh berjaya dalam hidup dia, dalam perniagaan dia. Malah orang yang berjaya, tak berjaya pun, maksud saya orang tak berjaya pun boleh berjaya dalam hidup dia. Apatah lagi orang yang ada IQ tinggi. Maknanya nak kata kat sini, sesiapa berhak berjaya. Sesiapa saja, tak kira IQ tinggi ataupun IQ rendah. Yang penting dalam Islam kata, man jada wajada, siapa berusaha pasti akan berjaya. Dan juga ada kalanya pengajaran ni lah, orang yang kita sangka tak pandai ni, bodoh ke atau IQ rendah ni, kadang-kadang dia lebih berjaya daripada kita yang kita sangka IQ kita tinggi, kita pandai ataupun kita tahu semua. Sebenarnya dia mungkin orang ni mungkin bodoh dalam satu bidang, tapi dia dalam kerjaya dia master dalam bidang. Macam mana orang-orang yang kita tengok luar sana,
banyak dah cerita biologi apa ni, biografi mereka yang belajar tak pandai tapi berjaya dalam bidang dia. Dia master dalam bidang dia. Jadi apa yang kita dapat model di sini ialah kita jangan ego, jangan pandang rendah. Yang penting kita kena berusaha, dan yang berusaha itu pasti berjaya. Macam okey, boleh cerita ni. InsyaAllah moga kita menjadi tauladan untuk kita semua, insyaAllah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, saya teruskan lagi perkongsian saya yang kedua. Kali ini berkenaan dengan peluang topik kedua saya berkenaan dengan banner pendapatan dropship bersama kami, bersama Airtaman, ataupun peluang perniagaan dropship bersama kami. Dan juga saya teruskan
kepada topik saya yang ketiga, iaitu berkenaan dengan uh, yang ketiga daripada headline.com berkenaan dengan kajian saintifik berkenaan kolesterol lah, ataupun apa ni, ada berkaitan dengan kurma ni. Okey, baik. Dan saya teruskan perkongsian saya yang keempat, iaitu perkongsian saya yang terakhir, ya, berkenaan dengan peringatan untuk kita semua. Kita punya Director General ataupun apa ni, pengarah DKM berkenaan dengan situasi COVID hari ini, ya, situasi hari ini. Jadi kita jangan lupa kita ambil perhatian benda ni, jangan ambil mudah, pasal kita tak ada ilmu kat situ. Kita ambil tahu daripada orang yang ada ilmu, ya. Itu cara-cara bijak dia, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan sekalian, itu saja perkongsian saya hari ini, 4 perkongsian saya. Moga-moga kita mendapat sesuatu ilmu, insya-Allah. Moga-moga kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kepada tuan-tuan puan yang baru saja mengikuti webinar saya hari ini, jangan lupa boleh dengar semula daripada awal apabila dah di-upload nanti videonya. Dan jangan lupa tagkan juga kawan-kawan, ajak sama-sama join dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Dan kepada tuan-tuan puan yang masih lagi mengikuti webinar saya daripada awal tadi hingga ke penghujung ni, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih.
Semoga kita mendapat sesuatu ilmu, dan juga terima kasih banyaklah ya atas komitmen dan komited tuan-tuan dan puan. Dan juga InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada waktu yang sama dengan topik-topik yang lebih menarik insyaAllah. Dan pesanan saya ya berkenaan dengan COVID-19 ni ialah marilah ya kita bersama-sama menjaga kesihatan diri kita, kita menjaga kesihatan ahli keluarga kita, kita apa ni, dan juga jiran-jiran komuniti di sekeliling kita, dengan kita mengamalkan apa ni, dengan mematuhi kita mengamalkan dan kita mematuhi perintah kawalan pergerakan ataupun SOP yang telah ditetapkan. Dan juga andai kata tuan-tuan dan puan ada urusan pagi ni atau petang karang ke atau malam karang ke di luar sana, jangan lupa bila balik tu jagalah apa ni, kita mandi dulu sebelum kita bersihkan diri kita, sebelum kita beraktiviti bersama keluarga. Dan juga di samping kita terus berusaha dan kita terus berusaha, jangan lupa kita berdoa juga, dan juga kita bertawakal moga Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita bersama-sama dengan kita untuk mengharungi ujian ni ataupun musibah ni ataupun dugaan ni bersama-sama. Dan jangan lupa sekali-kali ini kepada Allah lah kita berserah. Okey, baik tuan-tuan dan puan sekalian, itu saja perkongsian saya hari ini. Kita jumpa lagi pada waktu yang sama insya-Allah. Saya akhiri FB Live saya dengan tasbih kifarah dan juga suratul As. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Saya akhiri dengan moto perniagaan kami, sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Stay safe, kita jaga diri kita, kita jaga keluarga kita, kita jaga komuniti kita, kita jaga negara kita, kita mesti menang. Kami bantu anda elakkan isu kolesterol tinggi untuk capai sihat dari masalah penyakit-penyakit kronik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.